Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar-pelajar akmal sekalian? Moga-moga berada dalam keadaan sihat walafiat dan dalam keadaan penuh bersemangat untuk menggapai matlamat untuk menjadi hafiz kurang daripada 1 tahun insya-Allah. Okey. Hari ini insya-Allah Ustaz nak bersembang-sembang berkenaan dengan kesungguhan kita. Kita belajar daripada alam bagaimana tahap kesungguhan kita. Okey, kalau dapat perhatikan di belakang ni, Ustaz sekarang berada di kawasan air terjun. Okey, di kawasan air terjun. Jadi dalam kawasan sebegini, apa yang kita dapat belajar daripada alam? Bila kita nak kejar satu matlamat untuk capai hafiz 1 tahun, ya, kita mesti kena ada satu kesungguhan yang sangat luar biasa. Tapi apakah tahap-tahap yang kita mesti capai untuk menggapai matlamat yang kita inginkan? Bersungguh-sungguh merupakan salah satu ciri-ciri ataupun faktor untuk awak berjaya mencapai matlamat. Tetapi tahap bagaimana kesungguhannya mesti ada. Adakah sekadar kalau hafal Al-Quran, kan, kalau hafal, baca sekali, tengok, lepas tu tinggalkan, lepas tu baca balik, tengok balik, ataupun macam mana, ataupun perlukan istiqamah ataupun berterusan dalam pembacaan awak tu sendiri. Okey, jadi hari ni kita tengok bagaimana kalau kita tengok sungai, kawasan air terjun ni, kan, kalau kita perhatikan dengan mata kasar kita, batu-batu ni tidak bergerak. Kan? Batu-batu tidak bergerak. Sebab apa? Sebab kita nampak seolah-olah aliran air yang ada di sini tidak mampu untuk mengalihkan batu tersebut. Tetapi sekiranya kita pergi lebih pada terperinci, sebenarnya batu-batu yang ada di sini ni, walaupun kita nampak pada mata kasar tidak bergerak, tapi dalam tempoh masa yang lama, dia rupanya bergerak. Kan? Bergerak ditolak oleh air. Kan? Jadikan kita punya kesungguhan, usaha kita seumpama air yang ada. Walaupun batu yang besar sekalipun, sekiranya dilakukan secara berterusan tanpa putus asa, kita dapat menggerakkan mencapai matlamat yang kita rasa seolah-olah matlamat itu satu matlamat yang besar, yang susah, tetapi tidak mustahil. Ingat tu, air yang perlahan ini sebenarnya mampu untuk mengalih batu-batu yang ada, kan? Dan air yang kita sangka sifat yang lembut, yang tidak mencederakan, rupa-rupanya boleh memberi kesan kepada batu-batu yang ada ni. Kan? Pernah tak kalau kita tengok batu yang ada pada kawasan air terjun, khususnya tempat air yang turun tu, kan? Batu situ berlubang disebabkan oleh kesan daripada air yang selalu jatuh ke kawasan tu. Kan? Air yang selalu jatuh pada tempat tu. Kan? Air yang sifat tidak dapat memecahkan batu, tetapi dengan tempoh yang berterusan, walaupun batu sebesar mana pun, tetap akan memberi kesan, tetap akan menerima kesan di atas air yang jatuh. Begitu juga kita, kalau kita nak capai matlamat yang kita impikan, kita nak kejar target kita hafalan 1 tahun, ada matlamat yang jelas. Tetapi sekiranya usaha kita bukan usaha untuk mencapai matlamat yang kita impikan, kita tidak mampu untuk capai matlamat itu. Kita tidak mampu untuk realisasikan impian kita. Kan? Perlu adanya usaha yang begitu mantap untuk mendapat cita-cita kita. Seperti air yang disangka tidak memberi kesan, tetapi dengan kesabaran, kita kata dengan berterusan, mengalir mampu mengubah, menggerakkan batu-batu yang ada.
kan. Air yang tidak dapat memberi kesan, tetapi dengan tempoh dan sifat yang berterusan dapat memecahkan batu yang ada. Begitu juga kita sebagai orang yang pelajar yang ingin capai matlamat hafazan kita, walaupun kita rasa mungkin pada peringkat permulaan kita rasa lemahnya kita, usaha lagi, jangan kita putus asa. InsyaAllah, walaupun kita rasa satu matlamat yang kita letak tu untuk jadi hafiz Quran daripada 1 tahun itu besar, tapi dengan usaha dan sifat istiqamah, sifat berterusan dalam usaha kita, insya-Allah matlamat itu bukan mustahil, bukan angan-angan mak jenis. Okey, jadi apa yang ustaz nak tekankan pada hari ini, alam mengajar kita. Alam mengajar kita bagaimana sifat untuk berusaha. Alam mengajar kita bagaimana tidak berputus asa. Jadi kita amalkan, kita bertafakur. Kalau kita pergi ke tempat-tempat macam ni, kita cuba bertafakur, kita cuba perhatikan sekeliling kita. Dan kita, bila mana kita perhatikan, kita cuba amalkan apa yang kita rasa. Rupa-rupanya ada di situ sifat kesungguhan, ada di situ sifat istiqamah berterusan. Kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey? Jadi ustaz harap walaupun tempat-tempat macam ni kita kadang-kadang kita datang untuk bermandi-manda, kita datang untuk bersuka-suka, ambil masa sedikit untuk kita fikir, untuk kita bertafakur, supaya kita dapat ambil ibrah, supaya dapat kita ambil pengajaran, insya-Allah. Ustaz harap apa yang ustaz sampaikan hari ini dapat didengar secara jelas. Ustaz pun dah cuba kuatkan suara ni sendiri, kan. Mungkin suara bunyi-bunyi air ni agak kuat dalam video ni, tapi tak apa. Ustaz harap apa yang ustaz sampaikan walaupun pendek, ustaz tak suka ambil masa yang panjang. Cukup sekadar dekat 10 minit untuk ustaz ambil satu perkara yang awak boleh buat, awak perlu buat untuk capai matlamat hafiz Quran daripada 1 tahun, insya-Allah. Sekadar itu sahaja pada perkongsian pagi ini, insya-Allah. Ustaz harap awak dapat amalkan apa yang disampaikan pada pagi ini, insya-Allah. Ingat, usaha perlu berterusan. Jangan putus asa. InsyaAllah awak akan dapat capai matlamat yang awak impikan, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.